Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kembali lagi kita ke dalam Babul Masajid, hadis-hadis dari kitab Bulughul Maram. Dan hadis yang berikutnya ialah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya, anna Umar radhiyallahu anhu marra bi Hassan yunshidu fil masjid falahadha ilayhi faqala qad kuntu unshidu fihi wa fihi ma huwa khairun mink, muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Umar bin Khattab radhiyallahu an marra bi Hassan, yakni Umar bin Khattab dia marra bi, yakni dia lalu di hadapan Hassan, yakni Hassan di sini ialah Hassan bin Thabit Al-Khazraji Al-Ansari, iaitu daripada Khazraj, orang suku Khazraj Ansar. Yunshidu fil masjid, dia yunshidu fil masjid, yakni dia bernasyid ataupun melawangkan syair di masjid. Falahadha ilaihi yakni Umar bin Khattab lahadha ilaihi, Umar bin Khattab tengok badannya. Arab kata mulahadha, lahadha yakni dia tengok, tapi dia tengok di ujung mata. Orang kita panggil dia kerling lah, dia kerling dengan mata dia. Kerling tu tanda kerling tak setuju, tanda tak perhatilah apalah masjid macam nasyid ni. Orang masjid macam tu lah. Umar bin Khattab ni tegas sikit. Tengok macam tu, mata tu cara dia tak kata apa pun, dia tengok saja. Tapi tengok tu tengok yang tahu kata tak setuju lah. Faqal, kata Hassan, qad kuntu unshidu fih, dahulu aku pernah melaungkan menasyid ataupun melaungkan syair ini di dalam masjid ni. Wa fihi man huwa khairun minka, dan di dalam masjid itu orang yang lebih baik daripada engkau. Siapa dia? Orang yang lebih baik daripada Umar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni atau riwayat ini dia menceritakan tentang apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang Hassan bin Thabit untuk bersyair ataupun menzahirkan syairnya di dalam masjid. Bab ini berlaku perbincangan di kalangan para ulama, membahaskan tentang aktiviti bernasyid ataupun bersyair di dalam masjid ini, dalam masjid. Hassan bin Thabit, sebelum itu Hassan bin Thabit ialah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam
Dia satu sahabat yang ahli syair, dan dia masuk Islam umur dia 60 tahun. Pandai syair. Dia duduk dalam Islam 60 tahun. Jadi dia mati umur berapa? 120 tahun. Panjang umur dia. Nabi dah wafat kan, dia ada lagi. Hassan bin Thabit. Hassan bin Thabit, bukan Hasan. Hassan bin Thabit Al-Khazraji bin Munzir Al-Khazraji, dia suku Khazraj. Dia penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kata kat dia, "Ya Hassan, ajib an Rasulillah, Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus." Dalam riwayat Imam Bukhari. Ya Hassan, jawab untuk pihak Rasulullah. Yang ini jawab dengan syair. Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Ya Allah, kuatkan dia, sokong dia dengan ruhul qudus, yakni dengan Jibril. Dengan Jibril. Menunjukkan Nabi okey dia syair. Nabi suruh dia syair untuk jawab musyrikin Quraisy. Pasal mereka tu hentam Nabi, hentam orang Islam melalui syair. Jadi Hassan bin Thabit jawab dia melalui syair juga. Ada beberapa hal yang kita kena tahu. Mungkin kita kata beberapa syair Quran sudah ada. Orang Arab sebelum kedatangan Quran, orang Arab ni dia memang kekuatan ilmu pengetahuan mereka banyak mereka ambil daripada para penyair. Kerana para penyair ni bukan senang nak buat syair ni. Keupayaan menyusun rangkap-rangkap kata, mengikut arutnya, mengikut qafiyahnya, ni dalam ilmu syair. Yang mana dengan susunan itu ada falsafah di dalamnya, ada makna di dalamnya, ada benda yang mereka telengok dalamnya, yang kesimpulan yang mereka buat. Tak semua orang boleh buat. Kalau tidak semua orang pandai, tak semua orang boleh buat. Ada orang yang mampu, ada ramai orang yang tak mampu. Jadi dia hanya mampu untuk memetik balik syair orang lain. Orang Arab ni oleh kerana dulu mereka tidak menulis, seluruh keupayaan mereka ialah dengan menghafal. Kita sekarang ni kita lemah menghafal sebab kita ada handphone. Kita tak boleh ingat nombor kita sendiri, nombor isteri kita, anak kita, berapa tak nak ingat. Handphone dah ada. Dulu kita hafal semua nombor ni sebab kita telah menggerakkan keupayaan kita, kerana kita tak boleh bergantung dengan sesiapa. Kita, siapa-siapa sama saya pun ada masalah juga. Pergi mana-mana selalu naik kereta orang bawa. Kita kan tak ingat jalan, pergi sendiri tak ingat jalan, lupa jalan. Saya balik rumah mak mentua pun lupa jalan. Orang ingat melawak kan, bagusnya menentu. Maksudnya pasal duk bergantung, tak apa, dah ada orang nak ingat. Arab dulu tak ada. Dia tepat, kebanyakan mereka tidak boleh menulis, tidak boleh membaca. Pergantungan mereka ialah kepada ingatan. Sebab itu bila datang Quran, mereka ingat. Puisi, syair, bait-bait syair mereka ingat. Dan syair memainkan peranan yang penting. Saya pernah cerita pada tuan-tuan, orang Arab. Syair dulu bukan ada medsos. Esok anak-anak kita yang zaman ni mungkin tak dapat bayangkan orang tua-tua mereka dulu hidup macam mana. Bukan ada smartphone,
Dulu pakai telefon aja ya. Di asrama tu ada telefon satu. Nakai punya budak-budak ganggang dia naik atas, telefon duk bunyi kat bawah. Kan? Tapi yang tu lah orang telefon kena tunggu. Suruh pergi tunggu ni pukul 5 sekali ada orang nak telefon. Pergi tunggu telefon tu. Bukan boleh direct message masuk. Kemudian orang boleh tahu bunyi apa dia panggil? Bunyi di ada bunyi berapa kali sekali pukul berapa dia naik pergi tunggu telefon. Tak ada. Kemudian manusia ada fax. Sekarang orang tak tahu apa guna dah fax. Sekarang email, kita tak tahu ke depan apa lagi. Tapi dulu hal ini tak ada. Saya pernah cerita, ini bukan pada zaman jahiliah tapi zaman kemudian, apabila seorang Miskin Ad-Darimi, pernah dengar saya cerita. Miskin Ad-Darimi dia penyair, macam playboy lah dia ni, kan? Syair-syair dia dengan rupa dia mempengaruhi wanita. Kemudian dia taubat. Bila dia taubat, dia duduk dalam masjid. Dia duduk masjid, tak mau duduk syair-syair, ibadat di masjid. Satu hari ada orang peniaga bawa mari pakaian daripada Iraq. Niaga pakaian tudung khimar, nak pergi tudung perempuan ni, tudung perempuan ni. Semua tudung hak warna laku, tapi dia banyak tudung hitam tak laku. Tudung hitam dia nak balik negeri dia susah hati ya. Modal tak balik, duk susah hati macam mana. Ada orang nasihat dia, orang kata pergi jumpa Miskin Ad-Darimi, duduk dalam masjid, suruh dia baca satu puisi tentang tudung hang ni, laku lah. Dia pun pergi jumpa Miskin Ad-Darimi, boleh tak baca satu puisi bagi laku tudung aku ni? Dia tak mahu, aku tak buat dah kerja-kerja tu. Dia kata tolonglah, aku susah ni. Dia pun kesian, dia keluar daripada masjid dia tu, dia baca satu syair orang Arab, tangkap syair. Qulil malihati fi khimaril aswadi madza fa'alti binasikin muta'abbidi qad kana shammara li salati thiyabahu hatta waqafti lahu bibabil masjidi ruddi alaihi salatahu wa siyamahu la taqtulih bihaqqi dini Muhammadi. Banyak tu je dia cakap, torih tudung laku sampai tak cukup. Apa dia kata? Qulil malihati fil khimari aswadi, katakanlah kepada gadis manis yang memakai tudung hitam itu, madza fa'alti binasikin muta'abbidi, apa yang telah kau lakukan kepada ahli ibadat yang sedang beribadat itu? Miskin tu lah. Qad kana syammara thiyabahu lis-salati, dulu dia sentiasa duk bersiap baju dia nak pergi solat, hatta qa'adti lahu bibabil masjidi, sehinggalah kau tunggu dia di pintu masjid. Ruddi alaihi salatahu wa siyamahu, kembalikanlah salat dan puasanya. La taqtulih, jangan bunuh dia. Bihaqqi dini Muhammadi, dengan aku memintamu dengan nama agama Muhammad. Dia juga yang buat puisi tu. Jadi semua wanita Madinah ketika itu nak beli tudung hitam, kerana tudung hitam itu malihah, manis, yang telah berjaya mengeluarkan Miskin Ad-Darimi daripada duduk dalam masjid, keluar mengejar wanita yang manis kerana bertudung hitam. Viral lah. Tapi saya nak ceritanya kuasa puisi. Kuasa puisi. Walaupun dia tak maksudkan, dia pun bukan
Bukan ada wanita pun. Dia cakap ya, semua gadis-gadis membeli tudung hitam. Begitu kekuatan para penyair pada zaman dulu. Maka kita ada dalam Quran surah Asy-Syu'ara, surah para penyair. Surah para penyair. Allah kata wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Syu'ara yang mengikut mereka ialah orang-orang yang sesat. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun, fi kulli wadin yahimun. Tidakkah kamu lihat mereka itu roaming, mereka itu merayau-rayau di setiap lembah. Maksudnya sagi pergi sini boleh jadi lembah betul, tapi bukan maksudnya yang ni sagi puji. Orang bagi duit puji. Orang bagi duit kutu. Bukan dia ada makna pada dia pun. Yaquluna ma wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Mereka menyebut apa yang mereka tak buat. Penyair tapi mulut depa tu tajam. Tuan-tuan tengok. Saya nak bagi faham dalam masyarakat yang tak penyair ni, orang kita Melayu ni penyanyi. Penyanyi dia menyanyi lagu cinta, kita diingat dia macam bercinta. Tak ada siapa yang dia bercinta pun. Dia punya lagu-lagu ungkapan rangkap cinta dia yang disebutkan di dalam lirik itu, kita ingat dia ni kalau bercinta mesti menikah tak ada 6 bulan bercerai. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Mereka kata apa yang mereka tak buat. Tapi ayat ni seolah-olah macam Quran kutuk penyair, tapi Allah kata illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal dengan amalan saleh, wa zakarullaha katsira, dan mengingati Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak, wantasaru min ba'di ma zulimu, dan menang balik setelah mereka dizalimi, wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun, dan orang yang zalim itu akan tahu akibat kesudahan mereka. Maksudnya kecuali penyair-penyair yang bagus, yang beriman. Hasan termasuk dalam penyair apa? Yang beriman. Dan Nabi SAW Nabi kata inna minal bayani sihran wa inna minal sya'ri hukma. Sesungguhnya daripada bayan, penerangan sihir. Sebagian syurah dia kata sihir maksud mensihirkan, tapi bayan kadang-kadang ada orang bila dia bagi penerangan, pemilihan perkataan yang dia ungkapkan. Ayat orang kata sweet talker, dia cakap cayak orang. Tengok rupa taklah segak. Tengok makwa dia semua lawa-lawa. Apa kelebihan tengok dia ni kalau cakap? Bukan saja manusia cayak, batu pun hancur. Ada orang cakap lunak, pandai cakap. Ada orang tak pandai, bahasa kasar. Orang kata nak maki dalam bahasa Jerman, tak tahu. Nak bercinta dalam bahasa Perancis, dia tak tahu. Tapi bahasa Arab memang halus, banyak vocabulary dia. Sebab tu orang Arab ni dia panggil orang lain Arab tu orang ajam. Ajam tu ajma, orang yang tak boleh bercakap. Bahasa Arab vocabulary banyak. Untuk singa dia ada 100 lebih perkataan. Singa nak, singa ni, singa hak nak lompat, singa hak nak terkam, hak duk tunggu leaping tu lain, semua lain. Usamah makna lain, Asad makna lain. Semua bagi singa ya. Kita mungkin tak tahu, negara kita tak ada singa. Ini adalah sebab tu Nabi SAW, adakah Nabi tak anti syair?
Ada Nabi berjalan satu hari, Nabi tanya kepada salah seorang sahabat, Syarid. Nabi tanya dia, hal ma'aka min syair? Kau ada syair? Hal ma'aka min syair Umayyah bin Abi Salt? Kau ada syair Umayyah bin Abi Salt? Syai', ada syair. Hal ma'aka syair Umayyah bin Abi Salt? Syair, ada mana-mana syair Umayyah bin Abi Salt? Dia kata, naam, ada. Nabi kata, baca. Pun dia fa'ansyadtu lahu baitan, aku membaca satu bait. Nabi kata, lagi. Nabi sedap dengar. Umayyah bin Abi Salt tu tak Islam pun. Dia kata, Nabi kata, lagi. Dia kata, sehingga hatta ansatuhu mi'ata baitin, sehingga 100 bait aku baca untuk Nabi SAW. 100 rangkap aku baca untuk Nabi. Nabi tu lagi. Nabi itu bukan penyair. Wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tak ajarnya syair dan dia tidak patut bersyair. Pasal supaya orang tak kata Quran itu syair. Tapi Nabi dengar orang syair. Bahkan Nabi kata, asdaqa kalimah qalahu syair kalimatul labid. Sebenar-benar kalimah yang disebut oleh syair ialah kalimah Labid bin Rabi'ah, jahiliyah dia. Dia kata, ala kulli syai'in ma khalallahi batilun. Ketahuilah segala sesuatu selain daripada Allah batil, sia-sia. Nabi kata, syair yang benar. Nabi tak rinci lah masalah ni. Dan ada orang memang dia minat syair. Macam kita ada orang dia minat puisi, dia pembaca puisi. Kita tak kata ni dia puisi, Pak Quran banyak dah. Nabi kata, yang hampa nak syair apa? Syair boleh lawan Quran ke? Tak, hampa minat syair, baca syair. Ada apa ramai dengar Nabi Quran diturunkan kepadanya. Dia kata, hal ma'aka min syair Umayyah bin Abi Salt syair? Kau ada syair Umayyah bin Abi Salt? Apa-apa tolong baca mai kat aku. Orang baca sekelak tu lagi, Nabi tak lagi, lagi. Insan. Ada kita dengar puisi, kita dengar ungkapan, kita dengar lagu dengan perkataan-perkataan yang indah dan cantik, mempengaruhi jiwa manusia. Taklah macam lagu zaman lalu dia cakap apa pun tak tahu. Tapi kalau kita dengar dulu-dulu punya lagu, jelas perkataannya, teratur bahasanya. Dan bahasa macam Nabi kata, minal bayani sihr. Daripada bayan itu sihr. Inna minal bayani sihran. Daripada bayan itu, penerangan itu satu sihr. Terpegun kita bila mendengar ungkapan-ungkapan yang indah dalam puisi. Melainkan orang yang jaf, kontang hatinya, dengar puisi apa pun tak rasa apa. Hang cakap apa? Jenis hak duk cakap, hak duk maki orang ni, dia tak tahulah, dia tak ada. Tapi dalam syair pun banyak. Ada syair hijab, ada syair risak, ada yang meratapi, ada yang maki. Ini semua kepakaran syair. Apa saya nak cerita apa? Nak cerita apabila orang masuk Islam. Nabi SAW, bila orang masuk Islam, Nabi tak kata, dulu minat syair ni, masuk Islam tu selalu syair. Kita Quran ada dah. Tak. Nabi bagi dia syair. An-nasu kama'adin az-zahab wal fiddah. Manusia ini seperti galian emas dan perak. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Terpilih masa jahiliyah, terpilih masa Islam. Jahiliyah dia penyair, masuk Islam penyair dia. Kita orang masuk Islam, orang minat Islam, dulu dia bidang tu, kita bagi bidang tu, selagi bidang tu tidak against, tidak bertentangan dengan syariat, bagilah kat dia. Dan kita kena tahu hidup ni macam tu lah. Ada orang dia tak mau, dia Quran saja.
Alhamdulillah. Ada orang dia baca Al-Quran, kadang-kadang dia suka pergi hiking lah, panjat bukit, gunung. Kata, panjat apa? Kau bawah ni pun tengok tak habis. Tapi kegemaran dia, minat dia, tak bercanggah dengan agama pun. Dia puas. Macam kita kena heran, orang pergi mancing. Heran kita. Sejam dapat 3 ekor. Bawa RM50 pergi pasar, tak ada 15 minit 20 ekor. Tunggu, duduk kan, lama baru dapat seekor. Tapi dia puas dapat seekor tu, nikmat dah. Kita mungkin tak ada feel benda tu, dia ada. Selagi mana tak against, tak bercanggah dengan agama apa, biar pergi. Jangan pergi tinggal anak bini sudah. Bini tak makan, anak tak makan, dia duk pergi cari ikan apa? Ikan tak dapat pun. Yang tu tak kena lah. Agama datang, agama bagi panduan dalam hal ni. Ada orang jiwa dia ni romantis, ada orang dia mudah tersentuh. Khansa sahabiah, dia masuk Islam agak lewat tahun 8 Hijrah. Dia masa jahiliah dia daripada suku Mudar, perempuan Khansa. Meninggal ayah dia, meninggal saudara lelaki dia Muawiyah, seorang nama Sakhar. Dia sedih dalam hayat dia tu, asyik duk buat puisi sedih tentang family dia yang mati ni. Sehingga dia gantung kasut adik dia ni di tengkuk dia ni. Bila dia masuk Islam, bagus Islam, tapi dia tak dapat tanggalkan diri dia daripada kesedihan mengingati keluarga dia. Semasa perang Badar, mati Utbah, mati Rabi'ah, mati ni Hindun binti Utbah bin Rabi'ah, Pak Hind, mati kepala Quraisy. Hindun ni sedih, bini Abu Sufyan. Dia sedih, dia keluarkan syair-syair sedih dia. Dia berkata, dah tak boleh lawan Khansa punya syair lagi hebat. Sehingga bagi Quraisy itu dia panggil suqul Unqadh, pasar Unqadh. Pasar Unqadh ni tempat dia apa? Pasar melaut deklamasi syair. Dia pahlawan dua tu, siapa lebih sedih dia punya puisi dia. Dia masuk Islam, dia duduk sedih tu. Sehingga orang nasihat Khansa pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Itu ada Khansa. Kata Umar, nasihatlah Khansa tu. Puisi sedih ya. Masa dia pergi, sebagai riwayat kata masa Umar duk tawaf, Umar jumpa Khansa. Khansa kata, apa cerita Khansa? Umar kata, ingatlah hari akhirat. Dia kata, aku yakini hari akhirat. Sudahlah Umar kata, yang lepas-lepas yakinilah akhirat. Dia kata, aku yakini akhirat. Lepas tu dia kata, Umar kata, aku mengingati bapa aku Muawiyah dan Sakhar, saudaraku Muawiyah dan Sakhar. Kau ni ingat apa Umar kata? Mereka duduk dalam neraka. Umar kata, kau tambahkan kesedihan aku. Lama Umar tengok dia, Umar kesian dengan dia. Umar kata, cuba kau baca tengok puisi kau, syair kau. Dia tanya, amin jadidi, amin qadimihi au jadidi. Kau nak puisi baru, puisi lama? Umar kata, amin jadidi ayatan. Puisi baru pun ada lagi ke? Mati lama dah, ingat duk pakai puisi lama kan? Puisi baru pun kau duk buat lagi untuk adik kau ni? Oh, dia kata. Umar kata, baca. Dia pun baca puisi mengingati adik dia.
adik-beradik dia yang meninggal. Dikatakan Umar apabila dengar syair dia, Umar sedih. Umar teringat kepada saudara dia Zaid bin Khattab yang juga syahid dalam medan jihad. Umar sayang. Umar masa mati Zaid ni dia terkejut sikit. Pasal dia berada di bawah tentera Khalid. Umar diam sampai Umar dengar orang duk tunggu Sayyidina Umar kata, macam mana? Larang dia tu. Duk sedih apa? Umar tada'u biar kat dia. Likulli imri'in yabki sajwa. Semua orang menangisi kesedihannya sendiri. Dia sedih dengan adik dia. Maksudnya saya nak cerita dalam hidup ni ada orang dengan kesenian dia yang tersendiri. Ada orang minat ukir, ada orang melukis, ada orang mewarna, ada orang berpuisi. Kita jenis tak minat. Kita kaki masjid ya. Hatu kita. Mudah-mudahan rahmat kita masuk syurga hak tinggi. Tapi agama tidak halang yang ni. Agama tak halang seni ni. Supaya kita jangan menghalang keluasan yang diberikan oleh agama dalam hal-hal yang seperti ini. Itu saya nak sebut. Hassan bin Thabit, dia seorang penyair. Bila dia masuk Islam, dia syair. Ikut-ikut dulu Quraisy duk tuduh Nabi ni penyair. Quran tu macam syair, tapi dia bukan syair. In huwa illa dhikrun wa Qur'anun mubin. Ma 'allamnahu sya'ra wa ma yanbaghi lah. Dia bukan syair Quran. Tapi Nabi kata tanpa tak sadut syair. Ada orang syair, konsert syair. Nabi tengok orang syair, Nabi baca. Sudut kesenian ini dalam diri orang, agama tak hapuskan. Cuma bab ni apa? Bab ni dia nak cerita bahawasanya boleh syair dalam masjid. Cuma syair yang masjid ni syair-syair yang membangunkan agama, memberi nasihat yang baik. Bukanlah syair puisi cinta tu. Ada puisi cinta yang memang terkenal di kalangan Arab. Macam selalu kan saya pernah baca, tuan-tuan tahu syair Laila dan Qais dan Laila. Ya, orang Melayu yang kita sebut Laila apa? Laila Majnun. Laila gila. Majnun tu gila, kan? Pagel, kan? Kan? Laila Majnun, dia bukan Majnun apa? Dia cinta. Orang yang mencintai dia tu siapa? Qais. Qais kata, amurru ala diyari Laila wa uqabbilu dhal jidara wa dhal jidara wa ma hubbul diyari syaghafna qalbi walakin hubba man sakana diyaru. Amurru ala diyari Laila, aku lalu di perkampungan Laila. Qais ni dia tak dapat dengan Laila ni, dia berlalu di perkampungan Laila. Laila ada pergi nikah dengan siapa pun tak tahu, kan? Dia lalu kat kampung Laila. Uqabbilu dhal jidara wa dhal jidara, aku cium dinding-dinding bangunan tu. Macam orang tak dapat nak kenang kat satu orang, tengok kain batik dia pun okey lah, kan? Boleh kau untuk hadiah sapu tangan kau, simpan sapu tangan tu sampai hancur, kan? Boleh sapu laksa ke apa, pakai belacan kan, dia tak kira. Uqabbilu dhal jidara wa dhal jidar wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi, bukan cintakan bangunan itu yang merindukan hatiku,
walakin hubba man sakana diyara, tapi cintakan kepada orang yang tinggal di dalamnya. Puisi cinta Arab banyak, ungkapan banyak tu masyhur di kalangan Arab. Pasal walaupun Lais ni Laila Majnun, tapi perkataan dia tu hebat sebenarnya. Maksudnya ada falsafah di baliknya. Kerana orang yang tak ada falsafah, mereka tak mampu nak mengungkapkan perkataan ni. Kalau otak pun kontang, kosong. Macam apa? Macam Musailamatul Kadzab. Musailamatul Kadzab, dia mengaku dia nabi. Dia hantar surat pada Nabi, wahai Muhammad, seperti mana Allah menurunkan kepada engkau wahyu, baru-baru ni dia turun kepada kau wahyu juga. Dia hantar min Musailamah Rasulullah ila Muhammad Rasulullah. Daripada Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah juga. Nabi tu hidup lagi, dia mengaku kata dia jadi Rasul. Nabi hantar min Muhammad Rasulullah ila Musailamatul Kadzab, daripada Muhammad Rasulullah kepada Musailamah pendusta. Siapa Musailamah pendusta? Sebab sebagian riwayat kata, orang kata pada Muhammad tu turun Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Perkataan cantik, ada makna. Dia kata hang mengikut dia tak ada surah-surah turun kan macam mana? Dia baca boleh ada rangkap, boleh bunyi, tapi kosong makna. Al-fil wa ma huwa fil lahu khartun tawil. Gajah, apa itu gajah? Gajah itu belalainya panjang. Bangang lah, memang bunyi ada lah, tapi tak ada makna lah. Maksudnya keupayaan mencetuskan falsafah di sebalik perkataan memerlukan otak yang bagus. Sebab itu orang Arab bergantung kepada para penyair. Panjang saya cerita bab syair ni. Sebab apa? Tuan-tuan heran kenapa Quran duk syair. Syair mempengaruhi masyarakat Arab. Masuk betul dah? Masuk betul? Maka dengan itu, dalam bab ini Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani nak buat apa? Dia ambil riwayat ni nak cerita apa? Boleh bersyair di dalam masjid. Tu ya. Masjid tu tak salah, boleh bersyair di dalamnya. Cumanya para ulama macam itulah dawabit dia. Jangan syair duduk tengah-tengah masjid baca puisi. Maksud kalau syair boleh buat deklamasi sajak dalam masjid tak? Boleh tak? Boleh kah? Boleh lah. Tapi kalau sajak cinta antara lelaki dan wanita yang tak ada faedah apa, tak boleh lah. Walaupun itu mungkin ada sisi lah. Tidaklah juga salah orang mendengar puisi cinta, tapi bukan dalam masjid lah. Mungkin orang yang bercinta, ada orang dia tak perlu cinta, dia tak dengar. Ada orang dia dengar puisi cinta, sedap dia dengar. Ada orang dry, dengar puisi apa pun tak edih dah. Ada orang tersentuh dengan perkataan dia boleh menangis. Imam Ahmad, hatta imam-imam yang lain diriwayatkan menangis kerana banyak puisi yang mereka dengar yang indah. Bukan bermaksud mereka. Sayyidina Umar mendengar puisi-puisi yang indah. Nabi sendiri kita dengar mendengar puisi-puisi yang indah, syair-syair yang indah. Jadi kalau ada orang tu, dan tuan-tuan lihat para ulama dahulu, kebanyakan mereka ada syair dalam buku mereka. Sehingga orang bahas Ibn Taymiyah rahimahullah, buku dia tak ada carang dah syair, payah dah syair. Tapi kita tengok dia tidaklah begitu dry. Tapi orang kata kalau Ibn Taymiyah itu ada syair, mungkin bahasa dia lebih beralun. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ada diwan Al-Imam Syafi'i. Diwan Al-Imam Syafi'i banyak puisi-puisi yang indah. Kita baca syair Imam Syafi'i yang dinisbahkan kepadanya, sebahagian kita tak tahu sabit ataupun tak. Kita tahu bahawasanya orang ni
Dia tak boleh buat benda ni, memang kan dia kena cerdik lah. Dulu orang sandar benda Imam Syafi'i, ungkapan ni sama ada benar atau tak, sabit atau sabit, tapi disebut oleh Khatib Al-Baghdadi, disebut oleh Ibn Asakir dan seumpama tarikh. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku mengadu kepada Waqi', yani Waqi' bin Jarrah, su'a hifzi, buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, dia bagi tahu aku tinggalkan maksiat. Li'anna ilma nurun wa nurullah la yahdi lil 'asi. Kerana ilmu itu cahaya Tuhan tidak menunjuk kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Rangkapan yang kecil dia hafal oleh budak-budak dulu. Kenapa? Kerana dalamnya ada makna. Walaupun dia hanya menceritakan cerita dia dengan Waqi' bin Jarrah. Walaupun sebahagian ahli-ahli ilmu membincangkan adakah benar Imam Syafi'i berjumpa dengan Waqi', tapi apapun, inilah kehebatan puisi-puisi Arab. Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan, dalam hidup ni ada urusan yang dianggap sebagai ibadah, sebagai agama, sebagai ketetapan di dalam beragama. Yang ni semua kita tak boleh ada-adakan. Cara semayang, cara ibadah, semayang hari raya, ibadah korban, yang ni tak boleh kita ada-adakan. Fix, kerana kita mengamalkan hal-hal itu dengan keyakinan kita nata'abbadu, kita ini beribadah kepada Allah. Ada hal-hal yang bukan kita nata'abbud, bukan ta'abbud, bukan kita melakukannya sebagai satu ibadah, tapi sebagai urusan hidup. Kita dengar kawan kita kata, ni dengar kata dapat anak. Oh, dia kata minggu lepas, oh Allah tahniah lah, saya nak beli hadiah. Ini bukan satu i'tiqad apa, satu tahabu bagi hadiah, kamu sayang, yang tu ya. Kita pun pergi beli baju kat dia. Satu kawan kita kata, bagi tahu Allah, alhamdulillah kemarin aku dapat, oh baguslah, aku dapat buat sekarang ni, tahniah, hari ni aku belanja makan. Kita tak hubungan kemanusiaan. Jom hari ni aku belanja makan. Oh bagus tak, sajalah kata. Tengok hang sekarang ni. Atas kejadian tertentu kita ajak dia makan. Ini kehidupan. Kan? Isteri kita buat satu benda yang kita suka tu, suami kita buat satu benda kita suka, kita pun pergi beli hadiah bagi kat dia. Tanda terima kasih. Tapi kita tak ada i'tiqad selain daripada hubungan saja. Hari lahir yang kita orang nak buat, sampai hari kelahiran kita tu, kita pun belanja kawan makan, ataupun anak kita bagi hadiah kat kita, ataupun kita bagi hadiah kat anak kita. Ini pada bahagian ibadah, kepercayaan ke, pada bahagian hubungan muamalah kemanusiaan. Bahagian mana? Kalau kita kata kalau hari ini kita baca doa hari ini dan kita bagi hadiah dan buat kenduri, umur akan jadi panjang. Itu ada i'tiqad. Ataupun kalau hari ini kita semua pakat masuk sekian-sekian menyebabkan bertambah sihat. Ada i'tiqad. Tapi kalau kita tak ada i'tiqad saja, hari bulan tu sama, kita percaya buat nak bagi hadiah esok pun boleh, hari bahasa hari ni pun boleh, tapi oleh kerana itu hari bulan dia pun happy hari itu, mengingati hari bulan dia, kita bagi hadiah kat dia. Bukan kejayaan pun, kerana panjang umur bukan kejayaan kita, Allah Ta'ala yang panjangkan umur. Ini termasuk di dalam urusan kehidupan. Habis itu kenapa ada ulama yang tak bagi orang sambut maulid? Mereka yang larang orang sambut maulid itu di atas alasan mereka kerana mereka menganggap ibadah hari itu macam kalau kau sambut dengan cara yang tertentu itu,
ibadah. Kau mendapat pahala kerana perayaan hari itu dengan cara-cara tertentu. Lalu maka membantah kerana itu ibadah baru. Bagi yang tak bantah, dia kata kita berkata hari ini hari dikatakan hari kelahiran Nabi, kita pun ceramah tentang kelahiran Nabi. Tak ada apa isu. Kita lalu ke Bukit Uhud, orang pun minta kita ceramah tentang perang Uhud. Tak ada apa isu. Bukan kita i'tiqad, dah lalu bulan kawasan tu. Mari masuk bulan puasa, orang pun suruh ceramah tentang Ramadan. Dia tak ada dalam hadis kata apabila datang bulan Ramadan ceramah tentang Ramadan, tak ada. Tapi macam itulah manusia. Berlaku kejadian banjir ke apa, minta ceramah tentang kita buat fiqh bencana. Kerana manusia, dia respon kepada keadaan yang berlaku. Kalau kita hanya respon kepada hari itu disebabkan hari itu kerana hari kelahiran, kita tak ada apa-apa i'tiqad, tak ada apa-apa kepercayaan, tak ada apa upacara yang bercanggah, hanya bagi hadiah ke anak kita yang lain pun pakat bagi hadiah, kemudian buat masakan sikit, makan happy-happy, habis. Itu termasuk dalam urusan kehidupan manusia. Macam baca syair tadi jugalah. Tapi kalau kata, hari ni hari jadi hang ni. Hari ni kalau nak doa pun, nak pergi panjang umur, esok kalau dah langgar, doa korang lah nak terima. I'tiqad. Ataupun kalau hari ni hari jadi ni, kita kena buat sembahyang hari jadi. Itu i'tiqad. Puasa sempena hari jadi hang, kan? Hari jadi Nabi tak apalah. Nabi kata hari Isnin tu. Kita pun. So kita bezakan. Kalau kita di dalam melakukan anak kita ke, suami kita ke, birthday dia, kita beli ke, hattalah buat kuih ke, masak lebih ke, masak kek ke, masak donat ke, masak peknga ke, makanan lama-lama sikit ni, hanya untuk suka-suka di bahagian yang dibolehkan. Kalau ada i'tiqad di bahagian yang tak dibenarkan kerana wujudkan ajaran yang baru, itu saja. Kalau kita faham bab ni, kita fahamlah kenapa ada orang bantah amalan ni, kerana amalan tu ada i'tiqad. Kalau tak ada i'tiqad, hanya sekadar hari jadi saja buat hari jadi. Tu dia kata sampai menyamai orang bukan Islam. Kalau sampai menyamai orang Islam bukan Islam, bukan semua benda yang menyamai orang bukan Islam salah. Orang bukan Islam makan kek, kita makan kek haram. Ni tak. Pasal benda itu bukan agama. Orang bukan Islam pakai coat, necktie, kita pakai, dia bukan agama. Maharaja-maharaja dahulu tidak mau membaca surat-surat yang tidak dicop. Rom, Parsi, kata la yaqra'una kitaban, tidak akan baca kitab yang tidak lam yakun makhtuban, yang tidak dicop. Kata Anas, Nabi fattakhidha khataman, Nabi pun mengambil cincin min fiddah, daripada perak, kan, wa nuqisha fihi ataupun wa naqasha fihi Muhammad Rasulullah, dan ditulis padanya Muhammad Rasulullah. Nabi cop juga. Bukan kerana Nabi tiru orang kafir, tapi benda tu tak ada apa, okey pun. Surat cop ni bagus lah, nak verify kata dia benar-benar daripada penghantar itu. So man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyamai satu kaum dia di kalangan mereka, dia samakan apa? Kalau kita samakan orang bukan Melayu pakai baju Melayu, dia jadi di kalangan Melayu. Jadi di kalangan Melayu tak ada apa. Kita duk pergi makan makanan India, padahal kita Melayu. Tasyabbah jadi India kita. Jadi India tak ada apa, bukan India bukan agama, kan? Tak ada apa. Nikah dengan anak dara India, tak ada apa, kan? Yang tak boleh menikah agama yang berbeza.
kan? India, Melayu, Cina, Arab, ini semua persamaan yang tidak menyanggahi agama. Tapi kalau dah buat hari tu, semua pegang tangan ramai-ramai hari jadi, tak lilin tu ikut umur, lepas tu kena tiup sekali saja. Kalau tiup tak padam, maksudnya hang yang padam. Oh, kalau ni kan. Sama juga mereka yang ni raya apa? Raya Cina ni kan. Duk makan apa? Isang tu kan. Kalau dia hanya goi isang tu dia nak makan, tak ada apa lah. Tapi kalau dia percaya, kalau dia goi tu, gaul tu, bila campur elok, angkat lagi tinggi, lagi banyak rezeki mari. Itu i'tiqad. Salah, khurafat, karut boleh menjejaskan akidah. Pasal ada kepercayaan yang salah, superstition, karut marut. Angkat pi tinggi mana, kalau duk balok memang gaji tak ada juga lah. Orang Cina kebetulan mereka ni satu bangsa yang rajin. Dia buat macam-macam, dia angkat, dia belah ikan apa, dia duk kata ong mai daripada tu. Ong tu ke atas kerajinan dia sendiri. Bukan ong daripada apa? Ikan isang dia tu. Wallahu a'lam. Ada soalan ni? Habis enggak soalan? Lega tuan-tuan habis soalan. Ha? Hari ni hujan kan? Kita tuan-tuan, saya nak minta tolong satu. Pasal hari ni hari apa tuan-tuan? Ha? Hari Khamis. Tuan-tuan lupa hari ya? Kalau kita tengok masjid setelah kita di Perlis ni agak kita tak bersentuhan tapi merapatkan sejadah. Kalau kita tengok masjid bila Jumaat masih lagi ada ruang, menunjukkan ada orang yang tak mai Jumaat lagi. Dia tak? Mungkin mereka tak dapat berita, mungkin mereka duduk di satu kawasan yang tak ada coverage ke apa. Mereka tak tahu kata orang dah duk mai dah Jumaat ni kan. Patutnya dulu pun persoalan bila dijarakkan, artinya ada ruang tu, artinya hak orang di ruang tu mereka pergi semayang di mana? Artinya mereka tak semayang. Sekarang Jumaat dah dibuka sejak lama dah, patut semua pakat main semayang, tapi masih ada. Jadi siapa-siapa yang dengar ni, suami dia di rumah, kalau abang tak pergi semayang Jumaat dah, hang tak tahu ke masjid ada limit tau, aku tak daftar. Dia jangan duk merapik, dia jangan duk merepek. Semua orang main masjid lah. Semua orang main masjid ni. Masjid semayang Isya ke apa pun kita tengok masih ada lagi orang yang dia tak tahu bahawasanya patut main masjid dah. Sepatutnya semayang Jumaat di negeri Perlis semua masjid patut hampir penuh, dengan kita tolak mungkin budak-budak sekolah yang tak boleh main. Kerana orang tua-tua tak ada alasan, mereka mesti mari Jumaat. Pasal masjid tak ada halangan. Tolong sampaikan kepada saudara mara tuan-tuan, adik-beradik tuan-tuan supaya mai Jumaat insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah.